Tajuk utama 6 Julai 14 Zulkaedah. Laporan Al Jazeera bohong. Kluster Masjid Seri Petaling hanya tinggal satu kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Kerajaan mengenal pasti 10,484 rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara berikutan pandemik COVID-19. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Wisma Putra masih memperinci rancangan dan kos untuk membawa mereka pulang ke tanah air. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, terdapat beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk membawa pulang rakyat Malaysia khususnya yang terkandas di negara berisiko tinggi. Satu, yang pertamanya, tidak ada commercial flight, penerbangan komersial daripada negara tersebut untuk membawa pulang rakyat kita. Dan kalau kita ingin menghantar pesawat yang disewa khas oleh kerajaan kita, juga ada negara yang masih tidak membenarkan kerana mereka masih menutup pintu. Jelas beliau, antara yang terkandas termasuk pelajar tahun akhir yang perlu pulang ke Malaysia setelah menamatkan pengajian serta rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara dan diberhentikan atau akan diberhentikan. Setakat ini, terdapat kira-kira 457,000 rakyat Malaysia yang berada di luar negara. 387,702 daripadanya telah berdaftar dengan Kedutaan Malaysia. Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyelar laporan Al Jazeera yang mendakwa Malaysia mendiskriminasi dan berlaku zalim terhadap pendatang asing tanpa izin parti ketika pelaksanaan PKP. Menurut beliau, laporan itu satu pembohongan. Dan pembohongan yang dilakukan juga oleh Al Jazeera ini mengatakan bahawa kanak-kanak digari untuk dibawa ke pusat tahanan. Ini juga satu pembohongan yang secara terbuka. Saya percaya pemerintah ini tidak mempunyai etika langsung di dalam melaporkan apa yang seperti yang dilaporkan di dalam rencana itu. Kanak-kanak tidak digari. Saya nak tegaskan. Malah kanak-kanak ini diasingkan bersama ibu bapa mereka di tempat-tempat khas di pusat depo tahanan tersebut. Datuk Seri Ismail Sabri turut menafikan tuduhan bahawa Jabatan Imigresen Malaysia bertindak secara perkauman terhadap parti. Ini kerana segala tindakan yang dilakukan adalah berdasarkan undang-undang. Kita boleh tanya Al Jazeera ni, berikan kita nama mana-mana negara di dalam dunia ini yang membenarkan warga asing yang tidak mempunyai dokumen perjalanan ataupun yang mempunyai dokumen yang tidak sah boleh bebas di negara mereka. Saya cabar Al Jazeera tunjukkan negara mana yang memberikan kebebasan mutlak kepada yang tidak warga asing yang tidak berdokumen. Semalam tular di media sosial mengenai rencana bertajuk Locked Up in Malaysia Lockdown yang disiarkan agensi berita yang berpengkalan di Doha, Qatar itu. Rencana 30 minit itu menggambarkan kononnya cara Malaysia menangani wabak COVID-19 tidak berperi kemanusiaan, menekan dan prejudis terhadap pendatang asing tanpa izin. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, ketegasan terhadap parti adalah kehendak rakyat yang mahukan kerajaan bertegas terhadap semua pihak yang melanggar undang-undang negara. Rakyat nak melihat supaya semua orang yang duduk dalam negara ini mengikut undang-undang yang ada dalam negara. Kalau mereka mahu bekerja di sini, biarlah mereka mempunyai permit dan juga dokumen yang sah. Bukan kita tak mahu mereka bekerja dengan kita. Kita nak membangunkan negara ini, kita perlukan pekerja-pekerja dan terutamanya yang nak melakukan kerja-kerja berat. Sudah tentu kita perlukan juga pekerja-pekerja daripada warga asing. Tapi yang penting kepada kita, biarlah mereka itu mengikut undang-undang.
Jelas beliau lagi, rakyat tidak perlu ambil peduli terhadap kenyataan media luar yang cuba memutarbelitkan keadaan. Sebaliknya, kepatuhan pada undang-undang negara dan ketegasan yang ditetapkan menjadi keutamaan. Datuk Seri Hamzah mengulas laporan berita antarabangsa Al Jazeera yang memanipulasi berita tempatan parti mengenai COVID-19. Terdahulu, Datuk Seri Hamzah menyaksikan majlis penerimaan 2 kapal peronda Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, New Generation Patrol Craft NGPC di Pelabuhan Klang. 2 kapal berkenaan katanya mampu memperkasakan lagi pemantauan APMM dalam membantras kegiatan jenayah di Zon Maritim Malaysia ZMM. Aset-aset baru yang kita terima adalah untuk meningkatkan keupayaan APMM membantras pencerobohan di Laut Cina Selatan, khususnya dalam Zon Maritim Malaysia ZMM, daripada masalah yang sudah lama kita hadapi, iaitu pencerobohan daripada bot-bot nelayan asing dan juga parti. 2 aset itu ialah kapal maritim Kota Kinabalu KM Kota Kinabalu dan kapal maritim Tok Bali KM Tok Bali. Jelasnya, 2 kapal itu merupakan sebahagian daripada 6 kapal NGPC yang telah diterima APMM. 6 kapal berkenaan dianggarkan mencecah hampir 400 juta ringgit yang dibina sepenuhnya oleh syarikat tempatan Destination Marine Services Sendirian Berhad. Kapal NGPC berukuran 45 meter panjang dengan kelebaran 7.7 meter mampu berlayar dengan kelajuan 24 knot. Malah dilengkapi dengan meriam 30 mm Aselsan, Rigid Inflatable Boat RIB sepanjang 7 meter, kamera pengintai jarak jauh siang dan malam serta kenderaan udara tanpa pemandu UAV atau drone. Perkembangan COVID-19. Kluster terbesar negara yang melibatkan Perhimpunan Tabligh di Seri Petaling akhirnya berjaya dikurangkan kepada 1 kes sahaja hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ia adalah satu kejayaan besar hasil kerjasama padu pelbagai pihak. Kita harap dalam masa terdekat, mungkin dalam tempoh seminggu 2, kita akan tamatkan pengawasan dan juga pemantauan kluster COVID-19 di kalangan Perhimpunan Masjid Seri Petaling. Jadi ini merupakan satu kejayaan. Datuk Dr. Nur Hisham turut memuji jemaah tabligh terlibat yang tampil memberi kerjasama yang baik dalam menjalani ujian saringan COVID-19. Kejayaan ini juga bukti kerjasama padu antara kerajaan dan orang ramai mampu membendung wabak itu. Dalam pada itu, hanya 5 kes baharu dilapor hari ini menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 8,668 kes. Jumlah kes aktif juga kekal rendah iaitu 79 kes. « 53 motosikal hangus 100%. Alhamdulillah bertemu kembali. Tekong bot terbalik dalam tragedi mengorbankan 8 nyawa di perairan Kemasin, Bacok sempat berpesan kepada anak sulung supaya menjaga keluarga jika terselamat. Itu perkongsian Hazahar Mat Sanishah, 48 tahun, yang nekat berenang lebih sejam untuk dapatkan bantuan. Kalau Abah nak berenang, nak pergi minta tolong motor Mak Jen. Kalau motor Mak Jen mari, anggap Abah ada. Kalau Mak Jen tak mari jumpa, anggap Abah tak ada. Mu nak jaga molek lah. Kalau mu panjang, mu jaga adikmu, jaga mama kata. Abah usah. Saya usah kerana saya mengambil dah satu objek yang timbul. Saya berenang. Nak pergi minta bantuan malaikat bot tu sudah berjalan. Untuk misi bercari tapi malam tak nampak. Kalau saya ibadat siapa ambak itik sedang berjalan contoh macam itulah ambak tapi takdir Tuhan Subhanahu Wa Taala nak bagi umur saya panjang. Mengimbau kejadian malang itu, Hazahar yang berpengalaman lebih 30 tahun sebagai nelayan mengakui insiden yang melewati waktu maghrib itu disifatkan di luar kawalan dan berlaku amat pantas tanpa sempat dia berbuat apa-apa.
Bapa kepada 5 anak ini berkata, dia berenang lebih sejam pada jarak 4 batu nautika untuk mendapatkan bantuan. Namun keadaan yang sangat gelap selain laut yang bergelora menyukarkan nelayan untuk melihat kelibatnya di permukaan laut. Bagaimanapun, nasibnya cukup baik apabila jeritannya didengari rakan nelayan tempatan pada ketika dia sudah kepenatan dan hampir lemas. Dalam kejadian jam 8.30 malam Isnin lalu, bot yang dinaiki 20 individu termasuk pemancing dan awak-awak terbalik dipukul ribut menyebabkan sauhnya terputus sebelum dibadai ombak besar dan terbalik. Susulan kejadian itu, 12 individu terselamat termasuk Azhar manakala 8 yang lain terkorban. Terdahulu, Ketua Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Othman Abdul Latif menziarahi Azhar di rumahnya di Kampung Kuala Besar, Kota Baru dan menyampaikan sumbangan kilat bagi mengurangkan beban mangsa selain bantuan makanan keperluan asas. Othman dalam pada itu memaklumkan pihaknya akan memperkasa kumpulan keselamatan nelayan KESAN di seluruh negara bagi membantu agensi penyelamat dalam operasi mencari dan menyelamat SAR khususnya di lautan jika berlaku sebarang insiden. Mereka ni secara sukarela tidak ada gaji. Dan apabila berlaku kemalangan, kita akan hulurkan bantuan kepada mereka. Untuk terutama dalam bentuk minyak bot dan juga makanan dan berbagai peralatan-peralatan untuk turun mencari. Di Ibu Negara, 53 motosikal dan 8 kereta yang diletakkan di kawasan parkir Blok 41 Projek Perumahan Rakyat PPR Gombak Setia musnah 100% dalam kebakaran awal pagi tadi. Bomba yang menerima panggilan kecemasan pada jam 5.05 pagi menggerakkan 4 jentera bersama 24 anggota dari Wangsa Maju, Gombak Selatan dan Setapak ke lokasi kejadian dan tiba 10 minit kemudian. Saya tengah tidur. So pagi-pagi dalam pukul 4 lebih tu adalah saya punya anak kejut, dia cakap ada bawa bakar. Saya rasa rumah bakar ke apa. So bila saya intai dari sepanjang jendela saya tengok parking motor ni bakar. So kereta saya kat sini. So saya pun kalang kabut lah turun, tapi saya sempatlah alih saya punya kereta. Tapi rosak jugalah saya punya kereta. Tapi api dia terlalu kuat lah bang. Pasukan bomba mengambil masa 10 minit untuk mengawal api daripada terus merebak sebelum berjaya memadamkan kebakaran sepenuhnya pada jam 5.47 pagi. Kebakaran tidak membabitkan nyawa dan punca sebenar kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Pasukan polis juga sedang menyiasat jika kejadian mempunyai unsur khianat. Dalam pada itu di Kedah, hajat seorang datuk untuk bertemu cucunya tidak kesampaian selepas maut digilis lori bonded 16 tan. Kemalangan berlaku di Jalan Tunku Putra, Kulim pagi tadi. Mangsa dilaporkan baru selesai membaiki motosikal dan keluar dari kedai untuk pulang ke rumah bertemu cucunya di Taman Keladi. Dalam kejadian jam 10.30 pagi itu, mangsa berusia 60-an menunggang motosikal bersendirian. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Azhar Hashim, difahamkan kemalangan berlaku apabila lori yang sarat membawa muatan barang itu ingin membelok ke kanan. Bagaimanapun, motosikal mangsa yang berada di bahagian tayar belakang lori itu tidak sempat mengelak lalu terperosok ke bawah lori. Mangsa kemudiannya terjatuh dan digilis tayar belakang lori terbabit. Katanya mangsa maut di tempat kejadian akibat pecah kepala selain kecederaan parah pada badan. Bagaimanapun, pemandu lori berusia 29 tahun itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 APJ 1987. Sementara itu, di Pulau Pinang, seorang peguam kanan Persekutuan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas 2 pertuduhan meminta rasuah wang tunai RM600,000. Tertuduh Lim Chia Yit, 42 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pusat hiburan keluarga di Gurney, Georgetown pada 8 Mac lalu. Lim didakwa meminta suapan wang tunai RM500,000 daripada Goh Kim Hiong sebagai dorongan supaya mempengaruhi pengarah pendakwaan negeri bagi menuduh Chan Eng Leong di bawah Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Manakala bagi pertuduhan kedua, Lim didakwa melakukan kesalahan di sebuah hotel di Bukit Jambul apabila meminta wang tunai RM100,000 daripada orang sama bagi tujuan sama pada 1 Jun lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Perenggan 16A-B Akta SPRM 2009
Akta 694. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan kes tersebut semula pada 17 Ogos depan. Manakala di Terengganu, seorang lelaki berusia 59 tahun direman 6 hari kerana disyaki mengemukakan dokumen permohonan wang zakat kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, yang mengandungi butiran palsu. Perintah tahanan reman sehingga 11 Julai itu dikeluarkan Magistrate Wan Azianti Wan Abdul Rahim di Mahkamah Kuala Terengganu. Suspek yang juga pengerusi Pertubuhan Asrama Anak-Anak Saudara Kita, Yatim, Fakir dan Miskin di Negeri Terengganu dikatakan melakukan kesalahan itu pada tahun 2018. Jumlah tuntutan zakat palsu itu berjumlah RM116,640. Suspek sebelum itu telah ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu pada jam 2 petang semalam. Kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Di Selangor, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kajang melupuskan 1,913 unit barangan tiruan seperti pakaian dan kasut bernilai RM167,330 selepas mendapat perintah mahkamah dan perihal dagangan. Menurut pengarah KPDN HEP Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah, barangan yang dilupuskan itu daripada satu kes pada tahun 2018 dan siasatan mengenainya sudah selesai. Kesemua rampasan adalah pelbagai jenama yang ditemui di premis kosong dekat Hulu Langat. Kita di pihak KPDN HEP Negeri Selangor, Cawang Kajang terutamanya, mengingatkan kepada para peniaga di luar sana agar mengambil berat terhadap apa yang kita laksanakan pada hari ini, iaitu menangani isu pengedaran dan penjualan barangan tiruan di pasaran di luar sana. Jelasnya, orang ramai digesa terus memberi maklumat kepada pihak KPDN HEP berhubung penjualan barangan tiruan bagi memastikan sindiket ini tidak bermaharajalela dalam pasaran negara. Talian aplikasi WhatsApp juga dibuka bagi menyalurkan aduan kegiatan penjualan barangan tiruan di 0192794317. Waspada penipuan badal haji 1441 Hijrah. Bertemu kembali. Kebelakangan ini, pakej badal haji atau upah haji yang ditawarkan serendah kurang RM2,000 mendapat perhatian segelintir umat Islam di negara ini. Namun, yang menjadi persoalan, adakah logik tawaran harga yang murah dan kuota jemaah yang terhad tahun ini susulan pandemik COVID-19 menjamin perkhidmatan itu dilaksana? Wartawan Kariza Faisal ada perinciannya. Saya nak tanya, kat sini kan ada badal haji untuk open untuk 2020 betul kan. Kita masih buka lagi pendaftaran untuk tahun ini, insyaAllah. Kita wakilkan kepada pelaksana yang ada di Mekah. Kita ni lah staf kita dekat sana, sharing dan juga interview mereka. Rasa-rasa cukup tak? Sempat tak? InsyaAllah kalau dengan sempat lagi sebab kita ada bagi 50 kota dulu. Melalui perbualan saya dan wakil salah sebuah agensi pelancongan haji dan umrah terbabit, dia mengakui bahawa perkhidmatan tersebut masih dibuka untuk 50 kota. Dia mendakwa agensi mereka menjamin badal haji itu akan dilakukan oleh wakil pelaksana di sana, walaupun pihak berkuasa Arab Saudi sudah memaklumkan jemaah bagi ibadah itu bagi tahun ini adalah terhad, iaitu antara 1,000 hingga 10,000 jemaah sahaja yang hanya berada di Arab Saudi. Menurut website rasmi agensi berkenaan, terdapat 3 pakej badal haji ditawarkan tahun ini, bermula dengan harga serendah RM1,700 sehingga RM2,600.
Temu bual berkenaan adalah untuk membuktikan bahawa masih ada perkhidmatan badal haji yang beroperasi meskipun pintu Arab Saudi tidak akan dibuka untuk jemaah luar selain keadaan pandemik COVID-19 masih belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Malaysia PAPOH, Datuk Seri Razali Muhammad Syam menasihatkan masyarakat perlu mengkaji dan berhati-hati dengan pakej perkhidmatan yang ditawarkan sesuai dengan situasi ketika ini. Kalau kita kaji masa COVID-19 ni memang tak ada orang buat haji. Kalau kita kata kota 1,001 dunia, macam mana nak wakilkan orang? Dan kalau mereka nak buat apa, kita tahu memang tak ada. Jadi memanglah itu kata orang penipuan kata. Dan mungkin masa COVID-19 ni pula mereka semua tengah kritikal, mereka buat package katakan. Kalau nak buat ni, kita kena fikir logik tu, kos tu boleh cover tak boleh cover? Memang tak boleh. Tambahnya, perkhidmatan badal haji yang dikomersialkan oleh mana-mana agensi perlu dihentikan dan hanya dilakukan secara terus dan bertemu mata oleh pemohon dan pelaksana yang dilantik tanpa menggunakan perantara dan ejen di Malaysia serta Arab Saudi agar tidak menimbulkan keraguan pelbagai pihak. Elakkanlah perbuatan badal haji ni. Kalau tidak, suruh mereka berjumpa pada orang yang nak pergi haji atau kenalkan direct akad. Tak perlulah jadi orang tengah kutip duit, lepas tu serah sana. Dan benda tu kalau tak betul, badan ataupun agensi yang membuatnya, mereka tanggung dosanya. Laporan Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Sektor pelancongan negara memerlukan tempoh 4 tahun untuk kembali pulih seperti sedia kala kesan daripada pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, dalam tempoh tersebut, dijangka hanya sebahagian daripada pemain industri dapat bertahan dalam sektor berkenaan. 4 tahun satu jangka masa yang panjang. Mungkin dalam tempoh 4 tahun kita akan melihat pemain-pemain yang baru. Yang lama sebahagian besar mungkin sudah pun tutup kerana tidak boleh meneruskan perniagaan ataupun rugi, maka akan lahirlah pemain-pemain baru. Dan mereka ini memerlukan juga sokongan. Mereka memerlukan bentuk bantuan-bantuan yang diharap akan mempermudahkan urusan mereka supaya sektor pelancongan sebagai contoh dapat balik semula antara penjana pendapatan negara yang terbesar. Beliau memaklumkan perkara itu ketika menyampaikan amanat kepada kira-kira 250 kaki tangan Jabatan Perdana Menteri pada perjumpaan bulanan di Putrajaya pagi tadi. Tambahnya, tempoh 4 tahun tersebut berdasarkan unjuran oleh Majlis Tindakan Ekonomi sektor tersebut. Jelasnya RM2.4 bilion kerugian ditanggung oleh kerajaan dalam masa sehari apabila segala aktiviti ekonomi dihentikan ketika PKP berkuat kuasa. Justru, beberapa pendekatan diperkenalkan, antaranya pakej rangsangan prihatin rakyat berjumlah RM260 bilion. Johor, negeri pertama mewujudkan majlis ekonominya sendiri bagi tangani masalah pendapatan di negeri itu. Melalui Ibrahim Johor Economic Council (IJEC), pelbagai pelan penyelesaian jangka pendek, sederhana dan panjang akan disediakan untuk memulihkan ekonomi Johor yang terkesan terutama akibat COVID-19. IJEC dianggotai tokoh-tokoh terkemuka antaranya Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Johor Corporation (JCOB) Datuk Syed Muhammad Syed Ibrahim, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Hiliran Petronas Datuk Mat Arif Mahmud, Ketua Eksekutif IRDA Datuk Ismail Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Rosman Muhammad dan Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad Datuk Syahril Riza Ridwan. Dalam mesyuarat pertama yang dipengerusikan Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Muhammad pagi tadi, pelbagai isu membabitkan kestabilan ekonomi pasca COVID-19 dibincangkan bagi memastikan ekonomi negeri itu kembali ke landasan, antaranya bantuan kepada industri kecil dan sederhana IKS, sektor kesihatan dan pelancongan. Kerajaan Negeri Johor juga memberi jaminan bahawa tiada golongan yang akan diketepikan, tidak kira mereka yang berada di bandar dan luar bandar. Dalam mesyuarat ini turut ditekankan pembukaan sempadan antara Johor dan Singapura yang dilihat amat penting bagi sektor pelancongan negeri itu. Ia juga penting kepada lebih 20,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura.
138 kaki tangan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC berdasarkan prestasi kerja yang cemerlang sepanjang tahun 2019. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri berkata, dengan kesungguhan yang ditunjukkan pekerja di agensi tersebut membolehkan agenda agama di negara dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Saya merasa teruja dengan kesungguhan, komitmen yang ditunjukkan oleh Jawi yang sentiasa bekerjasama dan menjadi nadi utama kepada kerajaan sekarang ini, khususnya dalam bidang agama, untuk melicingkan dengan penuh proaktif dan juga tindakan-tindakan yang cepat dan pantas. Beliau berkata demikian setelah menyampaikan anugerah tersebut pada Perhimpunan Bulanan Jawi di Ibu Negara. Tambahnya, antara aspek yang ditekankan dalam perkhidmatan ialah ketekunan dan gerak kerja secara berhikmah. Semoga penghargaan yang diberikan oleh jabatan dan agensi ini akan memberi semangat untuk kami semua warga Jawi ini supaya dapat meneruskan momentum dan prestasi kerja yang cemerlang, khususnya untuk dalam menyampaikan perkhidmatan yang terbaik. Ini menjadikan salah satu motivasi untuk saya bekerja dengan lebih produktif seperti mana kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk lebih aktif pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam majlis ini juga turut diadakan penyerahan fotobook Jawi Food Bank, musaadah COVID-19 dan laporan program Dapur It'am kepada Menteri DJPM. Sedikit laporan antarabangsa. Tentera Israel menyerang tapak milik Hamas di Gaza selepas mendakwa 3 roket dilancarkan pejuang Palestin ke arah pihaknya. Setakat ini, tiada sebarang kematian atau kecederaan dilaporkan. Agensi berita Xinhua melaporkan pejuang di wilayah Palestin melancarkan 3 roket ke negara haram Israel dengan satu daripadanya berjaya dipintas sistem pertahanan anti-roket Iron Dome. 2 lagi roket meletup di kawasan terbuka dan tiada kecederaan dilaporkan. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut, namun Israel percaya ia tindakan Hamas. Ketegangan antara Israel dan pejuang Palestin semakin memuncak beberapa minggu kebelakangan ini selepas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mahu mengilhak dan merampas tanah milik Palestin di tebing barat dan lembah Jordan. Sekian berita Al Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.